Hari ini kita dikejutkan dengan berita Perdana Menteri kita dengan beraninya telah menghantar 1 juta, bukan 1 juta tentera, bukan 1 juta bom, bukan 1 juta pesawat, bukan 1 juta tank, bukan 1 juta hand grenade, tetapi 1 juta face mask yang akan memastikan tentera Israel musnah, tuan-tuan, buat selama-lamanya. Saya pun heran dia boleh buat perutusan lah tu. Kita mula tengok tu macam percaya tak percaya bila orang viral kan. Bila tengok kat Facebook Bulletin TV3, betul. Betul tuan-tuan, memang kerajaan Malaysia telah menghantar 1 juta mask. Saya rasa negara lain hantar kat Malaysia pun lebih daripada tu. China hantar dulu 10 juta mask. Masa mula betul? Betul. Kemana? Betul inilah dia saudara. Parah tuan-tuan. Nama Malaysia telah disebutkan, saudara, nama Malaysia telah disebut antara lokasi yang kononnya Israel kata digunakan untuk melatih penganas. Nama kita disebut, nama Malaysia disebut, nama Qatar disebut, nama Iran disebut, nama Turki disebut. Maknanya saudara, selepas ini kalau betul apa yang diperkatakan oleh rejim Zionis Israel ini, maka mereka mungkin akan melancarkan serangan ke atas individu-individu yang dikatakan merupakan penggerak-penggerak utama ataupun penggerak kanan Hamas, dan ianya juga akan melibatkan lokasi sekiranya ada pihak Hamas berada di Malaysia. Yang kita paling risau sekali, sekiranya pihak Hamas tak ada di Malaysia, tapi macam mana dulu Amerika mengatakan bahawa ada weapon of mass destruction berada di Iraq, dan ianya digunakan untuk menghalalkan serangan mereka ke atas Iraq. Last kali tak jumpa apa-apa weapon. Tak jumpa apa-apa weapon, tuan-tuan. Jadi yang ini yang amat kita khawatiri, kerana kali ini negara kita sudah pun disebut oleh pihak Israel. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, hari ini beberapa negara sudah menghantar tenteranya pergi ke Palestin untuk mempertahankan Baitul Muqaddis. Antaranya kerajaan Turki sudah menghantar tentera, Indonesia juga sudah menghantar tentera. Mana lagi? Banyak lagi negara-negara yang telah menghantarkan tentera, dan kita hantar mas. Nasib baik orang pesan saya jangan sebut lagi. Apa nama? Kadar balik. Orang tak suka. Okey, tak apa, saya ikut nasihat. Jangan sebut. Tetapi saya rasa agak-agak sangat melucukan. Sangat melucukan. Bagaimana sebuah negara Islam yang selama hari ini, kita tengok zaman Datuk Seri Najib, beliau sanggup masuk ke Gaza, bangunan untuk yang dibom tu, bangunan untuk pentadbiran dia orang yang dibom oleh pihak Israel, dibenakan oleh Datuk Seri Najib. 2013. Makanan-makanan kita hantar, bantuan-bantuan perubatan kita hantar, itu yang sepatutnya dihantar, kerana itu yang diperlukan. Ramai yang mati, ramai yang cedera parah, mereka perlukan bantuan perubatan. Dia orang tak peduli pasal COVID ni.
Hantar emas untuk apa? Dia orang tak perlukan emas. Pejuang-pejuang mujahidin di Palestin semua memang tutup muka ni. Hantar emas. Aduh. Letih lah kita macam ni kalau ada Perdana Menteri. Ada Perdana Menteri kita hantar emas. Mampus. Payah bro, payah. Aku nak cakap apa ni? Bukan emas ya, Dato'? Ha? Bukan emas ya? Bukan emas. Dia hantar face mask. Aduh. Aku pun tak boleh nak cakap apa lah. Kan? Ada orang kata kita lama Najib. Dah tentu-tentulah zaman Najib ni. Kan? Bukan setakat kita hantar makanan. Bukan setakat kita hantar perubatan, bukan setakat kita banner bangunan-bangunan yang telah pun dimusnahkan, bantuan yang kita berikan kepada pihak Palestin di sini. Tak kira lah, ada yang sampai, ada yang tak sampai, ada yang disalahgunakan pun saya dengar ada. Kan? Kita faham semua sekali itu. Tetapi kita bagi lebih daripada apa yang daripada 1 juta emas ni tuan-tuan. Aduh. Benda-benda yang lebih dahsyat yang saya tak boleh nak cakap juga kita bantu. Saudara. Itu sebab Israel pun menyebut nama Malaysia. Kau ingat? Kau ingat Israel sebut nama Malaysia ni kerana apa? Kerana Malaysia mengumumkan nak hantar emas. Jadi ada benda kita boleh cakap, ada benda kita leave it silent. Memanglah gelak sakan tuan-tuan. Hantar emas. Aduh. Lebih baik tak payah hantar apa-apa daripada memalukan negara dengan membuat kenyataan sedemikian rupa. Jadi hari saya nak beritahu saudara banyak isu-isu semasa yang kita nak kupas. Kan? Okey. Jadi kalau ada sesiapa nak bertanyakan sebarang soalan, bolehlah hubungi saudara Wan Kuris di WhatsApp beliau 017-3445-120. 017-3445-120. Okey, silakan. Ya. Berkenaan dengan Palestin tadi tu, Gaza tu. Jadi Datuk Seri Najib dulu tu, dia pernah pergi ke Gaza untuk memberi bantuan dan ucapan dan segalanya tu. Selain daripada itu tu, Datuk Seri Najib juga telah membuat satu pendekatan yang berlainan tu. Okey. Dia telah mendamaikan antara Fatah dengan Hamas. Jadi di situ nampak satu penyatuan yang besar ketika itu. Dan Israel terus takut untuk menyerang Palestin ketika itu. Betul. Jadi macam mana tu? Dia macam DAP juga. Macam Mahathir juga. Antara cara mereka nak memecah belahkan orang Melayu ni ialah memecah belahkan UMNO dengan PAS. Betul tak? Betul. Itulah kaedah yang mereka gunakan. Sama juga antara parti-parti yang besar di sana dan gerakan yang besar di sana, iaitu Fatah dengan Hamas. Mereka cuba pecahkan dua benda ni. Dan Datuk Seri Najib merasakan bahawa kunci untuk menentang Israel ini ialah memastikan bahawa dua kumpulan terbesar ni bergabung, bersatu tenaga untuk menentang satu musuh. Itulah kaedah yang digunakan oleh Datuk Seri Najib. Dan banyak juga benda-benda lain yang kita buat yang saya tak boleh nak cakap. Tuan-tuan pun boleh agak lah apa benda kan. Dan kita beri bantuan sebab ini apa yang berlaku di sana tu kita betul-betul merasai. Bukan kecil tau. Dia orang ni bunuh bukan orang dewasa. Dia orang bunuh anak-anak kecil. Bila bom tu jatuh ke rumah-rumah penduduk Palestin, dia tak pilih dewasa je dibunuh. Tak ada. Dan bom ini sengaja dihalakan oleh pihak Israel ini ke rumah umat Islam, orang awam. Bukan dia serang ke base tentera ke, dia sarang Hamas ke, sarang ni. Tak ada. Dia tujukan kepada orang awam.
ditujukan kepada rumah-rumah umat Islam Palestin dengan harapan bila kawasan tu hancur, maka mereka boleh besarkan lagi sempadan mereka. Sedangkan Shimon Peres ni, dulu masa mula-mula nak masuk ke Palestin ni, dia mohon jadi pekerja pembersihan. Macam orang Bangla nak masuk Malaysia, mohon jadi pekerja pembersihan. Itulah status Shimon Peres dulu. Ada dia punya dokumen apa ni, warga asing. Akhirnya hari ini dia pula mereka ni merampas satu sedikit demi sedikit tanah Palestin ni. Dan orang Palestin pula hari ini seolah-olah berada macam jadi pendatang tanpa izin. Kalau pendatang tanpa izin pun kita tak pernah membunuh sesuka hati. Tetapi mereka ni bukan setakat dibunuh, bukan setakat ditembak dengan misal, bukan setakat dibunuh dengan machine gun, bunuh dengan macam-macam jenis kaedah, kan? Mereka ni seolah-olah macam nyawa mereka ni tak ada harga, kan? Dan itu sebab hari ini kalau kita lihat di Amerika sendiri, di Texas, hari semalam, pihak Yahudi pun membantah apa yang dilakukan oleh pihak Zionis di Israel. Pihak Jews ataupun pihak Yahudi sendiri pun bantah. Cuba bayangkan. Maknanya bukan semua orang Yahudi tu suka apa yang dilakukan oleh pihak Zionis ke atas umat Islam Palestin. Okey. Ada?